Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu, melainkan peringatan kepada mereka yang takut. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Afwan. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi untuk hadir. Saya memahami sangat sukar perjuangan untuk sampai ke Tadabbur Center pada hari ini. Bukan sekadar kesukaran untuk mencari parking kereta, tetapi juga terlalu banyak tarikan-tarikan yang boleh menyebabkan kita lengah untuk sampai kemari. Saya mohon maaf kerana sayalah yang bertanggungjawab berpesan pada anda untuk datang awal, tetapi saya yang lambat sebab saya habis kuliah di Alam Sari tadi 11.30. Jadi agak mengambil masa sedikit untuk bersurai, dan saya sudah ramal keadaan akan sesak. Jadi adalah beberapa perkara yang saya buang terbiak tadi demi semata-mata untuk mendapat parking yang halal, InsyaAllah. Jadi kalangan tuan-puan ada yang saya kenal ada yang saya rasa baru pertama kali berkenalan. Saya minta tolong tuan-tuan sebelum bersurai nanti, kalau yang belum lagi daftar di Tadabbur Center, daftar ada borang ringkas saja supaya kami dapat terus mengumumkan program-program kami di masa akan datang. Hari ini saya nak berkongsi pada anda apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam di Lembah Tua. Ini adalah gambar Gunung Tur Saina, tetapi ia hanyalah agakan para sejarawan. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar, kerana ulama sendiri pun mengatakan ada dua tempat. Tapi buat masa ini kita bersetuju terlebih dahulu inilah Mount of Sinai. Adakah kalangan anda ada yang pernah sampai ke sini? Pernah mendaki, ada ke? Tak ada. Jadi di lokasi inilah Musa alaihi salam telah berkata-kata dengan Allah buat pertama kali. Kisahnya adalah Musa mahu pulang ke kampung halamannya, balik kampung lah kita kata, nak balik beraya. Jadi rindu kepada ibunya, rindu kepada abangnya Harun. Musa berada di mana Musa berada lama di Madian. Madian ni utara Arab Saudi. Musa membina rumah tangga bersama dengan keluarganya di Madian. Jadi segala cerita yang menyebabkan Musa berada di Madian, saya harap tuan-puan dapat baca sendiri. Segala cerita yang berlaku daripada detik bayi yang mengalir masuk ke dalam istana Firaun sehinggalah detik umurnya 30, dia telah menumbuk seorang pegawai Firaun, dan beliau tidak dapat menahan marah kepada pegawai Firaun tersebut, lalu dia menumbuk kerana beliau mahu mengelakkan daripada pegawai tersebut terus ragging, terus membuli Bani Israel. Jadi beliau tidak jangka sama sekali tumbukan itu menyebabkan kematian. Lalu beliau diburu oleh Firaun. Lalu beliau melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Allah membimbingnya, akhirnya sampai ke Midian. 10 tahun berada di Madian, akhirnya beliau mahu mengubat rindu kepada sanak saudara. Perlu mengucapkan maaf zahir batin kepada mereka juga. Jadi alang-alang nak balik beraya ni, bawalah sekali dengan isteri yang baru dan anak-anak. Jadi dalam perjalanan pulang, inilah peristiwanya. Baginda tiba-tiba menghadapi masalah dalam perjalanan, kan? Macam anda jugalah nak balik ke kampung nanti, pasti ada masalah bila nak balik, kan? Khususnya traffic jam, ataupun bateri kereta mati, ataupun tayar pancit. Musibah ni Nabi Musa pun sudah kena musibah tersebut.
di mana apabila dia dalam perjalanan daripada Midian menuju ke Mesir, tiba-tiba di tempat beliau berhenti untuk berehat, R&R, tiba-tiba angin sejuk terlalu kuat sehingga obor beliau terpadam dan beliau tidak mampu untuk menggeserkan batu bagi menyalakan api bagi tujuan memasak makanan untuk isteri dan anak-anak. Jadi dalam sejuk tak boleh nak hangatkan badan dengan api. Lepas tu tak ada pula kemampuan nak nyalakan api untuk tujuan memasak. Jadi dua masalah serentak. Apa dia? Kesejukan dan kelaparan. Maka tiba-tiba baginda ternampak api. Lalu api itu baginda dekati. Lalu akhirnya disangka api, rupanya Allah mahu berbicara secara langsung dengan Musa. Maka Allah pun berbicara dengan Musa. Allah mengumumkan tentang salat, Allah mengumumkan tentang kiamat, selepas Allah memperkenalkan dirinya sebagai zat yang mencipta alam ini, Esa Azza wa Jal. Kemudian Musa diminta oleh Allah untuk membaling tongkatnya dan mengangkat tangan kanannya. Maka apa yang berlaku? Baginda dikurniakan dua mukjizat. Dan selepas diumumkan Allah baginda mendapat dua mukjizat tersebut, mukjizat tongkat dan mukjizat tangan kanan, maka baginda diumumkan, kamu perlu pergi kepada Firaun, beliau telah melampau batas. Maka hasrat untuk mengucapkan maaf zahir batin kepada papa dan mama tidak dapat dilakukan, kerana misinya telah ditukar oleh Allah kepada pergi kepada Firaun. Misi nak mengubah rindu kepada keluarga telah bertukar menjadi misi menyelamatkan Bani Israel. Jadi demikianlah secara ringkas apa yang berlaku di Lembah Tua. Okey. Mari kita perhatikan pula apakah kata surah Taha mengenai peristiwa ini. Satu-satunya surah yang paling terperinci memaparkan kisah Musa di Lembah Tua adalah surah Taha. Dan babak Musa inilah yang menyebabkan Umar lembut hati menangis dan akhirnya menyatakan keislamannya. Kalau anda mahu mengukur sejauh mana anda mampu tadabbur surah Taha, anda boleh jadikan Umar Al-Khattab sebagai model perbandingan. Jika Umar menangis, adakah aku menangis? Ayat yang sama. Jika Umar menangis, aku tidak menangis. Ini bukan menunjukkan Quran bermasalah. Yang bermasalah adalah cara aku faham Quran. Sebab kalau Umar boleh menangis bila dia faham, maknanya adalah masalah menyebabkan aku tak faham lalu aku tidak menangis dengan Al-Quran. Umar ni kita kenal, dia bukan jenis lembut. Tetapi pertama kali dia mendengar Quran dengan full version, maka dia merasakan itu bukan kalam ucapan manusia. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum saya membacakan pada anda ayat dan terjemahan supaya anda dapat gambaran lebih awal tentang ayat-ayat yang mengulas peristiwa ini, tajuk saya sebenarnya Ramadan di Lembah Tua. Maknanya tajuk ni ada kaitan dengan Ramadan. Saya bukan nak persembahkan pada anda cerita Musa di Lembah Tua ini yang tak ada kaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Sebenarnya ada tujuan. Sebenarnya ada kaitan. Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran for the first time kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Para ulama tafsirkan Ramadan adalah bulan yang permulaan Al-Quran diturunkan. Itu makna dia. Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Jadi adakah bermakna 114 surah itu turun kepada Nabi hanya pada bulan Ramadan saja? Jawapannya tidak. Banyak ayat Quran turun di luar bulan Ramadan. Tetapi antara yang ditafsirkan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, yang turun pada malam Ramadan itu, malam Lailatul Qadar itu adalah permulaan Al-Quran. Iaitulah ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menambah, sebenarnya ya benar 114 surah
Al-Quran memang telah turun pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, semuanya sekali. Tapi bukan kepada Nabi, tetapi turun ke langit dunia dari Lauh Mahfuz. Itu bukan kata-kata Nabi, itu kata-kata yang sahih daripada Ibnu Abbas. Jadi jumhur para ulama mengambil kira pendapat Ibnu Abbas sebagai pendapat yang diterima. Jadi kita ambil jumhur lah, walaupun saya mendapati 3-4 ulama berbeza pendapat, tak mengapa. Kita orang awam ni kita pegang pada jumhur sajalah. Sebab Ustaz Dr. Fadhal Hasan Abbas dan beberapa ulama lain, mereka menyatakan Quran tak ada turun ke langit dunia. Quran turun direct Lauh Mahfuz 23 tahun kepada Nabi. 23 tahun tu turun direct. Dia tak ada daripada langit dunia, dia daripada Lauh Mahfuz. Tapi itu pendapat minoriti. Baiklah. Jadi bila saya kata Ramadan bulan yang pertama kali Al-Quran turun, 5 ayat pertama, dan Ramadan 17 atau 21, ulama khilaf, Nabi ditabalkan sebagai Rasul pada bulan Ramadan di Gua Hira tahun pertama kenabian. Bahkan hari pertama kenabian itu. Ya. Situasi menerima kalam Allah buat kali pertama ketika bersendirian, itu ada persamaan dengan Nabi Musa. Yang kali pertama mendengar kalam Allah. Jadi ada banyak penemuan saya kepada surah Taha yang bersangkut paut dengan aku ni dah capai belum objektif Ramadan ni. Aku ni dah capai belum objektif Ramadan. Ayat 185 surah Lembu Betina. Ramadan datang bukan sekadar kayu ukurnya puasa. Allah sendiri mengumumkan pada ayat 185, Ramadan adalah bulan Quran, kamu perlu hargai. Jadi kayu ukurnya bukan sekadar berpuasa. Kayu ukurnya adalah sejauh mana kamu menghargai kalam Allah. Jadi macam mana cara untuk saya menghargai kalam Allah? Macam mana kayu ukur orang yang sudah menghargai kalam Allah? Cerita Musa akan beritahu anda. Cerita orang dapat hidayah. Bukan hanya cerita Musa, boleh jadi cerita anda. Poin saya, cuba sedaya upaya dalam tarawih anda dapat apa yang Musa dapat. Sebab tarawih anda adalah tarawih yang mana anda mendengar Al-Quran. Tapi kalau boleh Al-Qurannya pelbagai surah lah, bukan surah Al-Kawthar saja. Kan pelbagai surah. Supaya mungkin ada certain surah, certain ayat yang anda jatuh cinta, anda menangis, dan berlakulah kepada anda apa yang berlaku kepada Musa. Okey, tanpa membuang masa, saya seperti mana anda biasa dengan metod saya, T yang pertama tilawah, T yang kedua terjemah. Saya buat yang tu dulu, and then saya akan bawa anda pada tadabbur. Macam mana bila kita tengok ayat ni sepintas lalu, ada beberapa perkara yang perlu direnungkan bersama. Okey, baik sepintas lalu ya, ayatnya agak banyak ya, tapi saya harap anda akan ada gambaran dah, ada gambaran serba sedikit. Okey, ayatnya daripada ayat 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjimatkan masa, saya tidak membacakan nas. Okey, saya akan membacakan terjemahan saja, boleh? Adakah telah sampai kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita Nabi Musa ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada isterinya, berhentilah di sini, kalian tunggu saya di sini, kerana saya telah melihat api, dan saya harap saya dapat pergi kepada api tersebut, lalu saya dapat membawa pulang satu cucuhan obor, atau saya dapat menemui orang yang boleh tunjuk jalan di situ. Maka apabila Musa sampai ke sumber api tersebut, dia disuruh, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci.
Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain daripadaku. Oleh itu sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir-hampir menyembunyikan masa kedatangannya agar setiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayai hari kiamat itu hanya kerana perbuatan orang-orang yang tidak beriman dan menurut hawa nafsunya, kerana kalau kamu mengikuti mereka engkau binasa. Wahai Musa, apa di tangan kananmu itu? Musa berkata, ia adalah tongkatku. Aku bertekan, aku menahan diriku, aku bertongkatkan tongkat ini semasa berjalan atau mendaki. Dan aku memukul daun-daun kering untuk gugur menjadi makanan kepada kambing-kambingku, dan ada pelbagai lagi perkara mengenai kelebihan ataupun fungsi tongkat ini. Allah berkata, campakkan tongkatmu itu, wahai Musa. Lalu ia pun mencampakkannya, maka tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi ular yang bergerak menjalar. Allah berfirman, peganglah olehmu ular itu, jangan engkau takut, kami akan kembalikannya kepada keadaan yang asal. Okay. Dan masukkanlah tanganmu ke celah ketiakmu, masukkan tangan kananmu di bawah ketiak kirimu, di bahagian lambung kirimu, dan keluarkan tanganmu, nescaya akan terpancarlah cahaya terang benderang putih, tiada cacat padanya. Satu lagi mukjizat. Untuk kami pertontonkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Maka pergilah kepada Firaun, dia telah melampau batas. Musa berdoa, wahai Tuhan, lapangkan bagiku dadaku, permudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekeluhan pada lidahku, supaya mereka faham perkataanku. Kita bagi ruangnya pada yang baru sampai, kalau ada kosong lagi. Itu bukan terjemahan Quran. Ada ruang lagi ke? Ya Allah, tak sangka ramai. Boleh duduk ke puan? Boleh duduk tak Hajar? Akak boleh duduk tak? Kalau boleh, adjust kerusi tu bagi nampak slide Kalau tak nampak pun tak apa, it's okay. Luar biasa semangat Ramadan, Masya Allah. Ke semangat je ke? Terima kasih ayah ibu sudi datang, Masya Allah. Baik, tolong lepaskan daripada lidahku kekeluhan, supaya mereka faham perkataanku, dan jadikan bagiku seorang pendokong dari keluargaku, Harun saudaraku, wahai Allah, agar dia menguatkan pendirianku, dia masuk campur dalam keputusan-keputusanku, agar kami berdua sentiasa memujimu, agar kami berdua sentiasa mengingatimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal ehwal kami berdua. Allah berfirman, sesungguhnya permintaanmu telah diperkenankan, wahai Musa, dan demi sesungguhnya kami telah pernah mengurniakan kepadamu pelbagai nikmat sebelum ini. Ingatkah ketika kami ilhamkan kepada ibumu dengan memberitahu kepadanya, letakkanlah anakmu itu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarkan laut itu terdampar di pantai, lalu dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Dan aku telah tanamkan daripada kemurahanku rasa kasihan belas orang kepadamu, dan agar engkau dibela dengan pengawasanku. Dan ingatlah juga ketika saudara perempuanmu pergi mencarimu, lalu berkatalah dia kepada orang-orang yang memungutnya, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu orang yang boleh memelihara bayi ini?
Maka dengan jalan itu kami kembalikan kamu kepada ibumu agar tenang hati ibumu dan agar tidak lagi dia berduka cita kerana bercerai denganmu. Dan ingat lagi peristiwa engkau membunuh seorang lelaki. Lalu kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan tersebut. Dan kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari pelbagai percubaan. Dan ingatlah lagi ketika engkau tinggal beberapa tahun dengan selamat dengan penduduk Madian. Dan engkau sekarang datang tepat pada masanya kepada kami, wahai Musa. Dan sesungguhnya kami telah memilihmu dengan rencana yang teliti untuk menjadi Rasulku. Sadaqallahul azim. Bila kita dengar terjemahan, kita tak rasa keindahan lagi sebab ia hanyalah terjemahan. Okey, terjemahan ini tidak menggambarkan sepenuhnya makna dalam bahasa Arab. Jadi kuliah hari ini pun kerana tempoh hanya sejam lebih juga tidak mampu nak capai objektif tafsir. Tafsir ni maknanya setiap perkataan tu saya kena tunaikan hak setiap perkataan. Satu perkataan kadang ada dua makna. Jadi saya kena terangkan, tetapi saya tak buat begitu di sini sebab masa. Jadi teruskan pembelajaran dengan sesiapa, termasuk Tadabbur Center di masa akan datang. Apa yang akan berlaku adalah T yang ketiga selepas tilawah dan terjemah, iaitulah tadabbur, hasil pengamatan saya. Saya mendapati kisah ini mempunyai beberapa pengajaran. Dan pengajarannya, get ready ya, ada 15. Banyak tu. Jangan catat, fokus dulu. Ya, nak catat pun boleh. Okey, saya telah hasilkan 5 pengajaran ini untuk tuan-tuan dan penonton live. Saya hasilkan pengajaran itu. Dalam slide saya tak sebut pengajaran tu. Pengajaran tu ada, tapi saya buat dalam bentuk soalan. Saya nak anda fikir dulu. Okay, bila kita lalu cerita Musa daripada detik dia nampak api, sampailah detik Allah kata, semuanya sudah ditakdirkan. Engkau akan sampai kemari berkata-kata denganku. Daripada awal sampailah ke hujung. Menariknya, daripada awal Musa pertama kali berkata-kata dengan Allah, hujung sekali ada perkataan qadar. Kalau anda perasan tak? Ayat 40 tadi. Nabi terima wahyu umur berapa? Pertama kali. Dan ulama pun kata Musa menjadi Rasul 30 di Madian, dia kahwin. 30 dia terbunuh seorang pegawai Fir'aun. 10 tahun di Madian, 10 tahun di Madian, nas Quran saya disebut. Maka umur 40 dia balik ke kampung. Itu yang menyebabkan Musa ni banyak mirip Rasulullah. Ayat 40 jumpa tak perkataan qadar? Apa ayatnya? Wajib. Thumma ji'ta ala thumma ji'ta ala qadar. Bukan kebetulan Allah memilih perkataan qadar. Semuanya sudah ketentuan Allah. Itulah malam yang pertama kali Musa mendengar kalam Allah. Dan kalam Allah adalah Allah mengumumkan, sudah menjadi ketentuan dan perencanaan kami memilihmu sebagai Rasul. Dan kebetulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai Nabi di malam yang Allah sebut dalam suratul Qadar, iaitulah Lailatul Qadar, malam Al-Quran diturunkan for the first time, 5 ayat pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, 15 pengajaran ini ada 15 soalan. Anda kena cuba perah otak untuk fikir. Tapi kalau kita tunggu anda beri pandangan, memang pukul 3 boleh tentu habis lah. Jadi saya terpaksa lontarkan dahulu. Siapa yang terlintas terus beri pendapat. Tapi saya takkan tunggu pendapat anda lah. Nanti ambil masa. Yang pertama, apa hikmah hanya Musa nampak api? Perasan kan? Sekejap, Ustaz Fuan, boleh ambilkan Quran tak? Saya tak nak sekejap slide, sekejap Quran, sekejap slide. Saya nak slide je. Saya nak kena balik Quran. Okey, kalau anda perhatikan ayat berapa? Inni anastu umkuthu inni anastu nara la'al ayatnya berbunyi, hal ataka hadithu Musa id ra'a. Id ra'a maknanya apa? Ketika dia
bukan mereka. Sedangkan Musa berseorangankah dalam musafir itu? Tidak. Musa bersama dengan isterinya dan mungkin anak-anaknya juga, mungkin anak seorang atau bapa saudaranya, iaitulah seorang lelaki tua yang saleh. Jadi Allah sendiri kata ketika dia sahaja nampak api itu, dan Musa sendiri berkata, inni anastu, yang abang nampak api. Maknanya apa? Ayah memang tak nampak, abang tahu. Ayah jangan kata abang gila. Kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi anak-anak tertanya-tanya, Papa, you sure in this night you see something? Jangan main-main tempat-tempat macam ni, Papa. Tapi memang ayah nampak api tadi. Pelik tau. Kalau api tu dari atas jatuh di lereng belah kanan. Ini berdasarkan surah Al-Qasas, Al-Buq'atil Mubarakah. Di belah kanan lereng Bukit Sinai itu, logically patutnya semua orang nampak. Betul tak? Bila api daripada atas diturunkan Allah, jatuh ke bawah, mendarat di lereng bukit, bagaimana boleh Musa saja nampak? Di situ ada pengajaran. Allah Ta'ala bila dia pilih seseorang tu untuk dapat hidayah, sebab Musa kata, ayat 10, perkataan hudan, betul tak? Au ajidu 'alan nari huda. Aku harap aku jumpa penunjuk jalan, direction. Ya benar, dalam konteks Musa, huda di situ adalah orang yang boleh tunjuk jalan, sebab kita dah lost signal. Waze dah tak function. Jalan ke Madian. Tetapi hudan juga adalah suratul Baqarah ayat 185, unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan linnas, perkataan yang sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ingat ya, tak semua orang baca Quran dia nampak cahaya. Tak semua orang yang baca Quran Allah buka tabir sampai dia nampak. Ini pengajaran pertama. Bila Allah pilih anda, apa yang disebut di hujung ayat tadi, ayat 41, wastana'tuka limassi, aku pilih mu. Once Allah pilih kita, maka tuan-tuan akan menangis pada ayat yang orang lain tak menangis dengan ayat tu. Okey, cuba ingat dan cuba bandingkan. Ini homework kita, juzuk ke-13 Surah Yusuf surah 12 ayat 86. Satu, catat Surah Yusuf surah 12 ayat 86. Yang kedua, surah Maryam ayat 71, 72. Okey, dua ayat tu cukuplah, saya tak nak banyak-banyak. Ini adalah ayat-ayat yang para sahabat menangis. Okey. Surah Yusuf ayat 86, Khalifah Umar. Surah Maryam ayat 71 sampai 72, saya tak nak baca kan. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, syuhada perang Mu'tah. Silakan, boleh masuk lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Sini ada kosong lagi puan Ustaz Puan terpaksa gerak-gerak sikit lah Ustaz. Okey. Sini ada lagi, boleh. Silakan. Boleh. Okey, kembali kepada saya. Cuba anda fikir sekejap. Kenapa ayat ini sahabat baca, mereka menangis, tapi aku baca, aku tak menangis? Maknanya apa? Mereka nampak apa yang kita tak nampak. Mereka nampak dalam ayat tu ada sesuatu yang kita tak nampak. Kita kena ingat, mukjizat Quran, dia membabitkan bukan lagi mata kasar, tapi mata hati. Dulu unta keluar daripada batu, mata kasar. Dulu mayat bangun berkata-kata, mata kasar. Dulu bulan terbelah, mata kasar. Dulu tongkat bertukar menjadi ular, mata kasar. Sekarang mukjizatnya adalah mata hati. Kamu nampak tak apa yang aku tulis dalam ni, kata Allah. Apa yang terkandung di dalam ayat ini? Jangan biar ada tabir antara hati kamu dengan Quran.
Sebab tu penting belik terjemahan. Sebab tu penting cuba belik tafsiran. Sebab tu penting tanya para alim ulama, apa makna ayat ni? Imam, tadi kamu menangis sebab ayat ni. Boleh bagi tahu tak kenapa kamu menangis? Sebab saya bila dengar kamu menangis, saya pun menangis sebab saya menangis sebab saya tak faham kenapa kamu menangis. Itu yang pertama. Allah bila dia pilih orang untuk dapat hidayah ni, ayat suratul Kautsar pun dia boleh menangis. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Abu Bakar menangis. Dia faham ayat ni tak macam para sahabat faham. Bila ayat tu turun, maknanya Nabi dah sempurna perjuangannya. Bila Nabi dah sempurna, Nabi dah tak lama. Abu Bakar faham apa yang para sahabat tak faham. Para sahabat nampak surah ni akan menunjukkan Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Abu Bakar kawan baik Nabi. Dia melihat ayat ni dalam perspektif kawan baik. I will miss somebody, my best friend. Kan lain kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmah Musa bila nampak api tu dia rasa tenang? Perkataan yang digunakan oleh Musa adalah inni anastu. Musa tidak menggunakan inni ra'aitu. Anastu maknanya saya melihat sesuatu yang memberikan saya ketenangan. Okey? Saya bila lihat Ustaz Afwan datang, wallahi saya rasa anas, saya rasa tenang. Sebab Ustaz Afwan antara guru saya di sini. Tapi bila saya lihat tuan-tuan, anas juga. Tetapi kerana kita belum berkenalan, maka ra'aitu. Tetapi Ustaz Afwan anastu. Ada nama anak Anas. Itu antara nama yang baik, di mana bila dilihat rasa tenang. Soalan saya, tengok api rasa tenang, mesti ada sesuatu menyebabkan bila lihat api menjadi tenang. Sebenarnya situasi kelaparan dan kesejukan itulah menyebabkan Musa asal nampak je api dia rasa tenang. Kalau dia tak lapar, kalau dia tak sejuk, macam biasa-biasa, tengok api, tak ada sebarang perasaan, betul tak? Ada sebarang perasaan tak bila anda tak berada dalam suasana sejuk, yang mana cuba geserkan batu, nak nyalakan api, nak masak Maggi, kan? Tapi tak nyala juga. Lepas tu anak-anak dah menggigil kesejukan sebab api tak boleh nak hangatkan, buat kayu api pun tak boleh. Kalau anda tak berada di situasi Nabi Musa, anda takkan hargai api. Api itu adalah benda biasa. Api, so what? Tapi bagi Musa, ya Allah, ya Allah, nampak api, we need api tu. Benarkan abang pergi sekejap? Okay, di sini ada pengajarannya. Anda tahu apa yang menunggu Musa di api itu? Allah akan berkata-kata dengan dia. Anda tahu apa yang menunggu Musa di api itu? Bukan api itu, tetapi petunjuk Allah akan menunggu dia di situ. Allah akan memberikan kepada dia apa yang dikata tadi, huda. Kau nak directionnya, Allah akan beri direction kepada kamu. Direction kamu bukan pulang kepada keluarga. Direction baru kamu, ways kamu sekarang, searchnya adalah Firaun. So, Musa mungkin pada awalnya alamatnya adalah Memphis, kan? Alamat rumah Bani Israel, kan? Tapi sekarang Allah bagi direction baru. Nah, betulkan balik apa yang kamu tarik, sila tarik istana Firaun. You must go there. Jadi direction daripada Allah, kan? Betul. Tetapi nak benda tu jadi petunjuk, Allah nampakkan api itu hanya bila Musa lapar dan sejuk. Kalau tak ada lapar sejuk, anda takkan hargai api. Sepentingnya suasana untuk menghargai. That's why puasa bulan yang paling panas. Ramadan artinya syiddatul har. Terlampau amat panas bagi orang Arab. Mereka sangat mendambakan apa? Bila terlalu panas, anda sangat mendambakan sesuatu yang datang daripada atas ke bawah. Namanya apa? Hujan. Sekarang bagi Musa yang kelaparan dan kesejukan, apa yang sangat diperlukan adalah sesuatu yang diturunkan Allah daripada atas ke bawah. Namanya api. Anda takkan hargai apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kalau anda tidak berada dalam suasana yang Allah nak. Bila kita lapar, bila kita siang, terik matahari,
Lepas tu kena puasa pula di siang, terik matahari. Siang terlalu lama bagi orang Arab. Maka anda sangat-sangat perlukan hujan, kan? Kalau hujan datang, air itu walau seteguk saja sudah memadai bagi anda. Sebab nak dapat seteguk air di Mekah dalam bulan Ramadan susah. Tiba-tiba Allah mengumumkan pada ayat 185, Syahrul Ramadan. Para sahabat dah berdebar dah. Oh, rupanya kena puasa. Puasa bila Ramadan? Okey, Ramadan. Alamak, Ramadan bulan yang paling panas. Ketika persepsi mereka panas, nak kena puasa 13-14 jam. Lagu mana ni? Allah betulkan mindset dia orang. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-matar? No. Unzila fihi ma'an? No. Unzila fihi al-Quran. Maknanya Quran ini turun sepatutnya seperti hujan turun di kemarau. And did you feel that? Kita bila baca Quran, ada tak emosi tu? Tadi dekat Alam Sari, Ibrah surah Yasin. Kita baca Yasin ni sebab malam Jumaat kah? Atau sebab I need surah Yasin to solve my problem? Ada tak mindset macam tu, kan? Kenapa tuan-puan baca surah Wal Asri lepas majlis? Sunnah Nabi. Takkan sunnah Nabi je? Ada tak rasa kebuluran kepada surah Wal Asri? Ada tak rasa tak boleh hidup kalau tak ada surah Wal Asri? We need that fire, we need that water, we need surah Wal Asri. Keperluan tu penting. Sebab itu dalam suratul Isra Allah menamakan ia sebagai wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Kalau saya boleh tulis, 'ala mukthin. Mukthin. Suratu Al-Isra Allah Ta'ala kata mukthin. Wa Qur'anan, Quran ini Allah telah putuskan ia akan turun secara sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila. Kami akan turunkan beransur-ansur, tidaklah sekaligus semua surah-surahnya. Dan Allah Ta'ala kata ala mukthin. Mukthin ni apa dia? Berdasarkan kamu makif di mana? Kamu berada di mana, ya Rasulullah? Maknanya dalam pengetahuan Allah, Rasulullah akan berada di banyak lokasi. Lokasi ni maknanya makithin. Mereka kekal berada di situ, kan? So anda berada di lokasi mana? So Allah dah tahu Nabi akan berada di banyak tempat, dan setiap tempat Nabi ada masalah tersendiri. So makna ayat ini adalah kami akan turunkan ayat-ayat kami sesuai dengan keperluan Nabi. Seolah-olah hanya bila Nabi dahaga baru kami turunkan air wahyu. Hanya bila Nabi lapar baru kami berikan makanan wahyu. Hanya bila Nabi sakit baru kami berikan ubat wahyu. Nampak, kan? Itu yang kedua. Boleh? Ke falsafah sangat? Tak. Dia bukan falsafah ni. Dia ibrah. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa Allah perintahkan Musa dengan dua perintah? Pertama, fakhla' na'laik, tanggalkan selipamu. Yang kedua, dengan molek aku nak kecek Gabriel. Fastami' lima yuha. Okey, dua perintah daripada Allah kepada Musa pada ayat 16, ayat 12, tanggalkan selipamu. Dan kemudian pada ayat 13, dengarlah apa yang bakal aku sebutkan. Okey. Tuan-tuan, kalau mahu Al-Quran benar-benar anda nampak apa yang orang lain tak nampak. Okey? Kalau mahu Quran menjadi petunjuk kepada anda dan bukan sekadar tabarruk. Tahu tabarruk? Bacaan Al-Quran hanya untuk mendapatkan barakah. Maka sebab itu hanya dibaca dalam bulan Ramadan sahaja. Itu kita tak nak lah. Jadi Quran ini bukan hanya sekadar untuk tabarruk, untuk dapat pahala yang besar walaupun satu huruf, tetapi yang kita mahu adalah dia memberi aku direction. Aku patut pergi mana sebenarnya. Kalau itu tujuan anda, jaga dua adab ni. Sebab Musa telah diperintahkan dengan dua adab. Kau akan dengar ucapanku, tapi jaga dua adab ni. Pertama sekali, tanggalkan selipar. Kerana kau sedang berada di tanah suci, tua. Ini apa makna ni, tuan-tuan? Bila kita nak mendengar kalam Allah,
pastikan kita berada di dalam keadaan yang zahir tidak kotor. Dan bila zahir tidak kotor, harap-harapnya juga batin pun tidak kotor. Maknanya apa? Berwuduk kalau boleh. Bila kita nak baca Quran, bila kita nak menjadikan Quran sebagai petunjuk, kalau boleh, pastikan kaki kita tiada najis. Maknanya apa? Tiada najis pada tubuh kita. Okey? Ini adalah perkara zahir. Secara zahirnya cuba sedaya upaya untuk elakkan daripada kotoran. Benar, tuan-tuan bila berwuduk, tuan-tuan basuh tangan, tuan-tuan basuh kepala, tuan-tuan basuh telinga, ada ke kotoran pada telinga tu? Anda berkumur-kumur banyak sangat ke taik gigi kat situ? Anda basuh kaki, anda terpijak taik kucing ke? So kena faham elok-elok, selipar Musa tu bukan ada najis pun. Tapi kenapa kena tanggal? Musa pasti belajar sesuatu di situ. Tak payah tanya Musa, tanya anda. Kenapa kena basuh tangan? Bukan anda pergi jamah apa-apa yang dilarang. Kenapa kena basuh kepala? Besar sangat ke kutu tu? Tak, kenapa kena basuh kepala? Allah Ta'ala nak ajar najis ni ada dua. Satu benda yang nampak, satu benda tak nampak. Ada najis ni namanya dosa. Dia pun najis. Tapi kau takkan nampak busuknya itu, kau tak dapat hidu. Jadi bila bersih tangan, maknanya apa? Tangan jaga molek daripada tarik benda tak molek kat Facebook. Kaki jaga molek daripada melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Kalau melangkah untuk beli baju raya di sini, silakan, alhamdulillah. Melangkah ke Tadabur Center apatah lagi. Tapi kalau melangkah untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, itu sebab aku mahu kamu basuh kaki. Ini semua anggota wuduk adalah pintu masuk dosa. So selipar tu memanglah tak ada kotoran, tetapi ia dinamakan syiar. Kau kalau nak terkesan dengan Quran, kalau nak terkesan dengan kalam Allah, jangan baca Quran macam kamu baca buku-buku lain. Tolong ada adab. Ya, memanglah kena faham tafsir. Ya, kena belik terjemahan. Tapi kalau nak aku tolong, Iqra bismi rabbik. Kalau nak aku tolong kau baca Quran dan kau faham, biar ada usaha. Paling kurang berwuduk, bersihkan tubuh. And then aku akan bantu. Sebab orang yang Allah Ta'ala bantu, kadang dia tak belik tafsir pun dia dapat hidayah. Kalau anda baca tafsir Al-Ma'araghi, beliau ada sebut dua orang sarjana yang dapat hidayah hanya membaca translation. Tak baca ayat Quran pun. So kita ni tak tahu adakah kita ini dapat hidayah ke belum daripada Allah. Dan untuk mendapatkan hidayah, biar ada usaha sedikit. Ya, usaha yang tak susah pun, bukan belik tafsir Al-Azhar, just berwudu. Minimum requirement aku nak bagi hidayah ni. Dan yang kedua, fastami' lima yuha. Musa, tuan-tuan, dia tak payah dia berikan perintah macam ni. Musa ni orang yang sudah beragama, ya. Tapi Allah sendiri berkata pada dia, dengan molek aku nak royak Gabriel. Itu setara Musa. Maknanya, kamu jangan sangka kamu tu dah baik sangat. Kamu kena ingat, walaupun ayat yang kamu baca tu ayat pasal neraka, dia boleh jadi kamu dalam tu, dalam ayat tu, ayat pasal neraka tu. Bila kamu baca Quran, di sana ada cerita-cerita tentang orang kafir, jangan kamu rasa ayat tu pasal orang kafir pada zaman Quraisy. Tadabbur adalah, aku boleh jadi dalam ayat tu. Akulah ayat tu. Kita baca yang menggoda Yusuf AS. Kita jangan kata Zulaikha saja. Entah-entah aku dalam ayat tu. Sebab aku ni pantai nampak perempuan di bazar Ramadan. Jadi, batu Nabi baca surah yang banyak cerita ayat neraka, As-Sajdah Al-Muluk, sebelum tidur. So, Musa diajar, bukan Musa diajar, Musa mengajar kita. Jangan rasa kamu bagus sangat sampai kamu tidak boleh lagi diperingatkan dengan molek apa aku nak royak. Setara Musa pun diberikan peringatan dengan elok. Maknanya apa? Bila anda mula baca Quran, letak gadget ke tepi. Benar-benar khusyuk dan tidak melakukan apa-apa. Jangan lakukan apa-apa. Sebab itu dalam solat anda tidak dibenarkan makan. Sebab makan boleh mengganggu fokus. Anda menikmati benda lain dan bukan menikmati Quran. Anda rasa manisnya kuih tat dalam solat dan bukannya manisnya Quran.
Jadi Allah mengharamkan kita daripada makan masa solat. Objektifnya adalah supaya anda dapat menikmati kemanisan wahyu. Anda baca surah madu, takkan tak rasa manisnya An-Nahl? Di mana manisnya ayat itu? Jadi kalau itu 5 minit tak makan untuk hargai Quran, samalah dengan puasa. Puasa bukan 5 minit, puasa 12 jam untuk tujuan yang sama. Untuk tujuan yang sama, supaya boleh fokus menikmati Quran. Fastami' lima yuha. Boleh? Yang ketiga, boleh? Boleh ke tidak? Okey. Alhamdulillah, puasa belaka ya, tak ada suara. Bila anda berpuasa dan tak keluar suara, itu bukan siyam, itu saum. La ukalliman nas al-yawm insiyya. Hari ini saya tak akan berkata-kata dengan manusia, Maryam. Tapi anda seperti menunjukkan saum lah. Kita difardukan siam ya, bukan saum. Kutiba alaikumus siyam. Siam ni tidak sentuh makanan dan minuman sahaja. Kita punya syariat telah diringankan daripada syariat Bani Israel, di mana kecek pun tak boleh dalam bulan Ramadan, walaupun menjawab soalan penceramah. Yang keempat, semua selesai ke? Semua ada tempat Okey, cantik. So fastami' lima yuha. Dengar dulu apa yang saya akan bagi tahu. Apakah perkataan pertama yang diumumkan Allah di lembah Tua? Benda pertama yang Allah umumkan di lembah Tua ayat 14 adalah siapa Allah, betul? Pertama sekali Allah memperkenalkan siapa dia. Kemudian yang kedua, Allah sebut cara untuk lebih mengenalinya, iaitulah dengan cara solat. Kemudian ayat 15 Allah mengumumkan tentang kiamat. Okey, Allah kata hampir-hampir kiamat itu aku rahsiakan. Okey, saya masukkan sedikit tadabbur para ulama. Apa makna hampir-hampir tarikh kiamat itu aku rahsiakan? Apa makna ayat ni? Hampir-hampir kiamat itu aku rahsiakan. Tetapi sebaliknya dalam Quran penuh dengan cerita pembongkaran pasal kiamat. Ayat ni bermakna hampir-hampir aku tak nak cerita dah pasal kiamat, termasuk kepada kamu, wahai Musa. Apa sebab adanya ayat ni? Saya dengar tadi ada yang akak cuba nak cakap takkan diceritakan, tanda-tanda pun tak ada. Tapi akhirnya aku ceritakan juga kiamat, dan aku terangkan tanda-tandanya. Soalan saya, kenapa hampir-hampir Allah nak rahsiakan kiamat? Maka berkatalah para ulama tafsir, kerana orang-orang terdahulu mereka sudah diperingatkan tentang kiamat oleh nabi-nabi terdahulu, namun mereka tidak terkesan pun walau sedikit. Mereka tidak pun gentar dengan kiamat yang sudah dalam perjalanan. Mereka terus bermaksiat. Lalu seolah-olah Allah Ta'ala nak kata, kalau aku cerita kiamat mereka tak ambil manfaat, jadi lebih baik tak payah cerita. Lebih baik tak payah cerita kalau macam ni. Biar mereka bermaksiat dan kiamat tu datang mengejut, mati belaka. Dengan belas kasihan Allah, Allah memberikan tanda dan membongkarkan dengan panjang lebar di dalam Al-Quran tentang kiamat. Idza syamsu kuwirat, idza sama, pelbagai surah tentang kiamat. Kemudian ayat yang ke-16 cerita pasal Musa, jangan biarkan orang yang mengikut hawa nafsu mengeluarkan kamu daripada keimanan kepada hari kiamat dan keimanan kepada Allah. Okey, beri perhatian. Kalau anda study betul-betul ayat 14, 15, 16, maka anda akan bertemu dengan pertama sekali, innani anallah. Maknanya apa? Tauhid. Pertama sekali, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Iaitulah, sekarang kau sudah kenal aku, lalu sekarang kamu perlu menunaikan solat sebagai cara untuk beribadat kepadaku. Lepas tu Allah mengumumkan mengenai kiamat, betul? Dan kemudian Allah mengatakan, Musa, stay atas jalan ni. Musa, tolong stay atas keimanan.
kepada kiamat dan kepada aku. Jangan biarkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka menyebabkan kamu terkeluar daripada jalan ini, lalu kamu binasa. Okey, betul tak ayat tu? Okey, apa anda baca, wajib baca dalam tarawih? Apa surah yang wajib anda baca masa salat fardu? Konten yang sama Musa terima. Asas agama ni adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Aku pemilik hari akhirat, hari pembalasan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan uslub yang berbeza lah, dengan turutan yang berbeza. Okey, cantik sebenarnya. Yang kelima, kita ada 15 ni, jadi harapnya tuan-tuan bertenaga lah ya. Boleh. Yang kelima, apakah hikmah Musa memanjangkan ucapannya apabila ditanya Allah? Perhatikan ayat 17 dan 18. Allah Ta'ala tanya selepas menerangkan tentang tauhid, kiamat dan Musa dan mereka yang mengikuti hawa nafsu. Apakah di tangan kananmu, wahai Musa? Okay, Allah tanya, apa sebenarnya di tangan kananmu itu? Anda jangan sekali-kali anggap Allah tanya macam anda tanya. Kalau anda nak kata begitu pun, dia macam ni lah perumpamaannya. Anda ada laser pointer, yang mana laser pointer tu dahsyat gila, ia terlalu menakjubkan. Anda memang lama dah nak laser pointer ni tapi tak ada kemampuan nak beli. Tiba-tiba anda nampak saya guna, lalu anda kata apa pada saya? Ustaz, apa di tangan kanan ustaz tu? Nak faham? Ni nak bagi faham kenapa Allah tanya, supaya anda tidak samakan tanya Allah sama dengan tanya makhluk. Allah tanya bukan kerana Allah tak tahu. Dan Musa faham benda ni, bukan sebab Allah tak tahu. Musa faham bila Allah tanya, maknanya mahal benda tu. Jadi Musa kena beritahu kat mana mahal tongkat dia tu berdasarkan pengalaman dia. Dan dia percaya Allah akan tambah mahalnya tongkat tu. Allah pasti akan tambah harga tongkat tu. Jadi mari kita lihat macam mana Musa memberikan harga kepada tongkatnya. Kalau Allah tak tanya, mungkin dia tak hargai tongkat tu. Ya. Bila Allah tanya, dia hargai tongkat tu. Jadi Musa pun memberitahu 10 tahun dia dekat Madian, apa tongkat tu main peranan. Lalu dia kata 3 benda. Pertama, hiya asaya. Hiya asaya. Saya menjangkakan Musa akan jawab sekadar asaya. Asaya cukup dah. Sebenarnya bila Allah tanya, apakah di tangan kananmu itu? Jawapan biasa, ya, kalau guru tanya, apa di tangan kananmu itu? Jawapannya adalah laser pointer. Simple. Jawapan mudahnya hanya satu patah kerana soalannya pun sepatah. Bila ditanya sepatah, jawab sepatah. Tongkat. Tetapi Musa dia tak kata asaya, dia kata hiya asaya. Dia menambah perkataan. Ini wahai Allah, ini wahai Allah, ini adalah tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha. Saya bersandar masa berjalan, saya menguatkan diri saya dengan bersandar pada tongkat itu. Atawakka'u 'alaiha. Okey. Masa nak daki gunung bagi orang yang berumur 40, apa yang paling diperlukan? Tongkat. Maka tak payah pelik lah dia mention kegunaan tongkat berdasarkan apa yang baru berlaku kepada dia tadi. Dia struggle nak naik gunung Tur tu, tuan-tuan. Kita tak ada pengalaman naik ke gunung Tur itu kan.
Tapi kita ada pengalaman tak panjat Jabal Nur? Tak ada pengalaman juga? Puan tak sempat lagi? Jabal Nur? Belum lagi? Mudah-mudahan ada kesempatan puan. Saya pergi panjat Jabal Nur, Gua Hira. Umur saya masa tu 34 di malam hari. Alhamdulillah, larat. Tapi tak semua orang mampu buat macam Nabi buat siang hari, umur 40. Khadijah betah lagi. Jadi, tongkat sangat penting bagi pendaki gunung. Kan? Jadi tak payah pelik lah dia mention benda tu dulu, sebab baru benda tu jadi tadi. Maknanya, I need to say thank you for this tongkat, ya Allah. Banyak jasanya kepada saya. Kalau tak ada tongkat ni, saya tak sampai sini kot. Yang kedua, wa ahushu biha ala ghanami. Dan sebelum saya datang kemari ni, ya Allah, saya lama kat Madian, 8 tahun, tapi saya lengkapkan jadi 10 tahun. Saya kena jaga amanah lah, di mana saya diamanahkan untuk menyempurnakan harga perkahwinan saya, iaitulah 8 atau 10 tahun bekerja mengembala kambing. Jadi tongkat ni lah, wahai Allah, saya gunakan untuk jatuhkan daun-daun kepada kambing-kambing saya di Madian. Dan Allah ada banyak lagi kegunaan tongkat ini, ya. And then dia stop. Soalan saya, Allah tanya sepatah, kenapa dia panjangkan banyak patah? Kenapa dia tak kata wallahu a'lam? Apa di tangan kananmu? Alaysa as-sa'il a'lamu minal mas'ul? Kan, boleh kan? Anta a'lam, anta 'allamul ghuyub. Jadi, kenapa anda 8 rakaat tarawih? Tak cukup ke 4 isyak? Dalam bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Kenapa dalam bulan diturunkan Quran, cara sambungnya adalah 8 rakaat? Panjang sikit daripada biasa. Kalau tak larat 8, tambah jadi 20. Kalau tak larat, tambah 20. Soalan saya, kenapa dalam Ramadan kita kena memanjangkan ucapan dalam solat? Fikir sekejap, fikir. Sebab, nak mudah sebagai perumpamaan, walillahil mathalil a'la. Jekyll, dia ada Fatah Amin, betul? Aaron Aziz, maafkan saya. Katakan Aaron Aziz datang ke Tadabur Center. Anda terkejut sebab dia adalah pelakon kegemaran anda. Dan dia datang sini sebagai tetamu. Anda kenal Aaron tak kenal anda. Tetapi tiba-tiba daripada 40 orang ini, dia sebut, wahai Afwan. Kebetulan pula Ustaz Afwan, ini just cerita je lah Ustaz, contoh je. Sebenarnya tak sesuai langsung Ustaz Afwan. Dia tak boleh Ustaz Afwan. Fulan bin Fulan ni katakan nama dia Mamat. Di kalangan kita ni ada nama Mamat kan. Orang Mamat tu kenal sangat Abang Aaron, tapi Abang Aaron tak kenal pun yang datang tu. Tiba-tiba Abang Aaron kata, Muhammad. Jadi, apa perasaan bila seorang yang anda kagumi, seorang yang anda sayangi, tiba-tiba memanggil nama anda dalam keadaan anda tertanya-tanya, dia tahu mana nama aku? Ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa, ada 5 kali di lembah Tua. Bila anda panggil nama, tandanya orang tu dekat dengan anda. Kalau jauh anda tak panggil, ya Musa. Bila dekat baru anda panggil, Syari, dekat. Dan bila dekat dengan orang tersayang, dating 5 minit jadi 5 jam. Kalau boleh kita tak nak berpisah lah. Abang bobo lah pergi jauh-jauh. Tak say dah. Tak sanggup, tak tahan lagi. Tak tahan. Jadi, bila anda mengecapi satu situasi yang seronok, yang sangat perasaan itu anda tak dapat di tempat lain, anda pasti tidak mahu keluar daripada zon itu. Ini dia panggil kalau bahasanya zauk. Tapi nanti anda teringat restoran tu yang dilancarkan hijab tu.
Tapi nak kata dalam bahasa lebih directnya, khusyuk. Once anda khusyuk, dalam bahasa negatifnya mabuk. Tapi sebenarnya khusyuk, anda tenggelam. Anda berada di alam lain. Memanjangkan ucapan di waktu ini sangat bahaya bagi anak dan bini anda di bawah gunung tu. Sepatutnya anda bergegas, tapi sekarang anda sudah lupa. Ini ciri orang mendapat petunjuk. Dia tenggelam dalam ucapan Allah. Dia sudah lupa dunia. Sebab dia terbang makin tinggi. Dia terbang makin tinggi. Bila terbang makin tinggi, dunia makin kecil. Anak, isteri, lupakan dulu sekejap. Sebab mereka adalah fitnah, ujian kamu. Susah kamu nak terkesan dengan Quran. Bila asyik-asyik, anak. Asyik-asyik, bini. Asyik-asyik, anak. Ada masa kita tunaikan amanah kepada isteri dan anak-anak. Tetapi sepatutnya bila masa berinteraksi dengan kalam Allah, lupakan segalanya. Di situ Allah akan campakkan manisnya mendengar ucapan Allah. Ucapan itu tuju pada anda. Setiap ayat Allah seperti ya sya'ari, seperti ya Musa. Itu yang kita nak daripada ayat Quran tu. Ayat Quran tu macam, ayat Quran tu bukan setakat baca, tapi macam Allah nak catch dengan aku ni. Jadi kalau kita tak tahu terjemahan, kita tak belik tafsiran, macam mana nak ayat tu anda rasa seperti Allah sedang berkata-kata dengan anda? Memang anda tak akan dapat nikmat Nabi Musa. Hanya Musa saja, wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi titik persamaannya adalah adanya interaksi antara Khaliq dengan makhluk. Okey. Boleh? Yang keenam. Kenapa Allah perintahkan Musa dalam ayat 20, ayat 19, qala alqiha. Musa dia tengah menerangkan pasal tongkat. Dan para ulama kata dan lain-lain lagi, iaitulah waliyafiha ma'aribu ukhra. Itu maknanya apa? Wahai Allah, ada banyak lagi kegunaan tongkat ini. Quran make it shorter. Quran telah merengkaskan perkataan Musa. Quran tidak perlu memanjangkan perkataan asal Musa kerana tiadanya faedah kepada pembaca Al-Quran. Tapi bila Allah kata tongkat, hiya asaya, bila Allah kata jatuhkan daun untuk kambing, itu ada pengajaran. Kalau anda berfikir, sebagai contoh, anda berfikir Musa jatuhkan daun kepada kambing-kambing, mesti ada pengajaran. Kenapa nabi-nabi majoriti mengembala kambing? Okey, bersandar pada tongkat, artinya para nabi ini suka bermusafir ataupun memanjat ketinggian untuk beruzlah. Jadi apa yang Quran kata mesti ada faedah. Apa yang lain-lain Quran tak kata, maknanya tiada faedah. Sebenarnya Musa, kata para ulama tafsir, dia senaraikan terlalu banyak kegunaan tongkat tu. Anda biasa tak buat esei masa kecil-kecil dulu? Saya sebatang pensel. Saya rasa benda tu kena kembalikan pada anak-anak. Bila dia buat macam tu, dia akan tadabbur. Musa, bila Allah tanya, maka dia, saya sebatang tongkat. Dia kena cerita balik macam mana tongkatnya bergerak. Jadi penting esei-esei macam tu untuk menghidupkan semula tadabbur. Saya segumpal awan. Saya apa lagi biasa kita buat dulu-dulu kan? Saya sehelai buku. Apa lagi? Saya apa? Saya sebuah buku. Saya sebuah kereta, kan? Saya chef one contohnya, kan? Itu contohlah, kan? Jadi dia menyebabkan anak tu letakkan dirinya di tempat tongkat tu ataupun tempat besi tu. Jadi sekarang bila Musa menerangkan mengenai tongkat, dia list down semua kegunaan tongkat, tetapi Allah tak sebut dalam Quran dia benda yang asal ucapan Musa kerana tiada keperluan. Maka direngkaskan waliyafiha ma'aribu ukhra dan lain-lain lagi. Tapi sebenarnya ada lagi 8, 10 kegunaan tongkat. Maknanya sebenarnya ucapan Musa lebih panjang daripada anda baca ayat 18. Anda baca ayat 18, ya saya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Mungkin 8 saat.
Tapi situasi sebenar, entah 8 minit. Entah lagi lama daripada tu. Maknanya Musa ni walaupun soalan itu hanya satu, tetapi dia tidak mahu memutuskan ruang dan peluang untuk berada dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila dekat, aku boleh panggil lah kamu. Sebab tu ayat ini ayat lepas puasa. 186. 185 pasal Ramadan. 186 pasal fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Okey. Sekarang Allah Taala kata, bila Musa tengah duduk terangkan tu, Allah Subhanahu Wa Taala kata, berhenti. Kecek. Seolah-olah begitulah. Maknanya seperti seolah-olah Allah Azza wa Jalla mencelah. Mencelah ni perkataan yang bagi kita, kalau kita mencelah, perkataan tu tak ada faedah pun kalau kita mencelah kan. Tapi kalau mencelah, quote in quote, Allah mencelah, ia adalah perkataan yang penuh dengan manfaat dan faedah. Maka bila Allah Ta'ala terpaksa hentikan ucapan Musa yang tengah tenggelam, Allah kata, baling tongkat tu Musa. That's the point. Itu cara kau akan tahu kenapa aku tanya soalan tu. Soalan saya adalah, kenapa Allah guna perkataan alqi? Alqi ni baling jauh. Saya menjangkakan, letakkan tongkatmu. Dha'ha, letaklah ia. Tapi sekarang baling. Baling ni tuan-tuan macam baling batu lah. Agaknya bila baling tongkat tu, apa akan berlaku pada tongkat tu? Dah lah di gunung batu Tur Saina. Tak pecah tongkat tu. Tak patah tongkat tu. Bukankah itu kerisauan anda? Itulah kerisauan Musa. Tapi Musa, dia taat ke tidak? Dia taat pada perintah Allah. Di sini ada pengajaran tuan-tuan. Kalau kamu nak rasa seronok, rasa manis, berbicara dengan Allah, membaca kalam Allah, Al-Quran, putuskan segala pergantungan dengan makhluk. Putuskan segala pergantungan. Sebab bila Musa kena baling tongkat, dia nak turun sekejap lagi naik apa? Dia naik dengan tongkat, dia nak turun dengan apa? Dah lah bila nak turun sekejap lagi gelap. Dan turun rasanya lebih bahaya daripada naik. Sekarang tongkat dah dibaling. Macam mana Musa nak menghadapi situasi ini? Lalu Allah Ta'ala kata, nak kecak dengan aku lagi ke tak? Mahu berbicara dengan aku lagi? So, di sini pengajarannya, biar betul-betul iyyaka nasta'in. Biar hanya kepada aku kamu mengadu. Baru kamu akan rasa manisnya qiyamul lail. Iaitulah kamu tiada sebarang pengharapan kepada makhluk. Benda apa menyebabkan kita susah bangun malam? Sebab kita rasa kita ada kekuatan. Kalau kita ada masalah, kita rasa kita ada kekuatan untuk mengatasinya. Kita ada kawan-kawan untuk mengatasinya. Kita ada adik-beradik yang ada kalangan mereka kaya-kaya. Kita ada kalangan adik-beradik yang doctors, yang kalau kita sakit ada doktor. Kalau kita rasa makhluk-makhluk ini boleh membantu, dia akan menyebabkan kita tak rasa manis dan bergantung hanya kepada Allah. Ya, kita kena rasa syukur kerana adanya orang kaya, orang tahu kesihatan dalam keluarga kita. Tetapi ini soal pergantungan sepenuhnya kepada musabbab dan bukan asbab-asbab ni. Doctors boleh bantu kita sihat, bukan dia sumber kesihatan. Sumber tu datang daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau benar ya, kamu mahu melihat keajaiban ayat Allah, baling, putuskan segala pergantungan kepada apa-apa saja, termasuk tongkat ini. Tawakal sepenuhnya kepada aku untuk turun ke gunung nanti. Sebab Musa sebelum baling tu, memang dalam fikiran dia dah tahu akan jadi ular. Tak apa, baling je, jadi ular. Tak, Allah tak kata apa-apa pun, baling je kan. Apa yang bakal dia baling adalah sumber nyawa dia ni. Tapi anda percaya sepenuhnya pada Allah. Macam Ibrahim bila dicampak ke dalam api, masa ni pergantungan dia pada apa sebenarnya? Belasan tahun dia bergantung pada apa? Masa ni lah, iyyaka, hanya kepadamu sahaja aku meminta tolong. Iyyaka nasta'in. Maka akhirnya Allah tunjukkan
Macam mana Ibrahim diselamatkan. Letih ya tuan-tuan bila berdiri. Yang ketujuh, falamma ayat 11, bulatkan perkataan falamma pada ayat 11. Kita belajar bahasa Arab sikit boleh? Okey. Ayat 11 falamma, bulatkan perkataan falamma. Manakala ada satu lagi fa, ayat 20 fa. Apa beza? Okey, kita belajar sikit hari ini. Bila namanya falamma, ia mengambil masa. Bila namanya fa yang disebut sebagai tiba-tiba, ia tidak mengambil masa kecuali hanya sedikit cuma. Dia memang tak mengambil masa. Ia berlaku dengan sangat pantas. Jadi Musa daki gunung, lama ke sekejap? Lama. Jadi Allah gunakan falamma. Tetapi bila Musa membaling tongkat, Musa fikir lama ke? Bak pola nak kena baling tongkat pula dah. Tak. Musa terus baling. Macam Maryam bila diperintahkan Allah, wa huzzi ilaiki bi jad'in nakhlati tusaqit alayki rataban janiyya. Bila Maryam diperintahkan Allah untuk menggoncangkan pohon tamar yang kering mati, sedangkan dia baru melahirkan Isa bin Maryam separuh mati, dia fikir lama ke? Tak, dia terus taat pada perintah Allah. Dia terus menggoncangkan pohon tamar itu sekadar yang dia termampu. Tuan-tuan, orang-orang terdahulu, bila Allah berikan mereka perintah, mereka bukan sekadar taat, mereka bergegas pada ketaatan. Nampak Jadi cumanya minta maaflah solat zuhur kita ni terpaksa lewat sikit, bukan kerana tidak mahu bergegas, tetapi kerana keutamaan kepada ilmu yang saya hanya free masa ni je. Ya, insya-Allah. Tapi kita mesti rasa bersalah kan, tak dapat nak tunaikan dengan bergegas. Kalau ada rasa bersalah itu bagus. Ada orang puasa 6 dia lambat lagi, tak apa. Kita banyak sangat kenduri ni. Tapi ada orang dia rasa bersalah bila dia melengah-lengahkan puasa 6. Tapi kena ingatlah, puasa 6 still sunat. Kalau sayang Nabi buktikanlah, kan? Tapi dia still hukum sunat. Yang qada tu mesti diutamakan. Jangan tangguh lama-lama. Sebab orang yang benar-benar diberikan Allah petunjuk, dia ada sifat kesegeraan dalam menunaikan ketaatan. Kalau ikut list saya, umur 77 baru boleh pergi haji. Sebab tu kena bagi kaya sikit, jual buku sana sini sebab nak pergi awal. Sebab rasa tak selesai aku mati tak pergi haji. Tak boleh rukun Islam tu tak jadi darah daging aku. Baca suratul hajj tak boleh nak rasa, tak boleh nak tadabbur sebab aku baca apa ni, aku tak pergi sana. Jadi saya rasa I need to do something supaya 2 tahun, setahun daripada sekarang dah boleh pergi sana. Kena kaya lah. Orang Islam kena jadi kaya supaya rukun Islam yang kelima dapat ditunaikan. Okey? Tu dia. Kesegeraan dalam menunaikan perintah Allah. Zakat fitrah dah buat belum? Zakat fitrah. Ada orang nak raya baru nak buat. Saudara Munim? Belum ya? Tak apa, sebab dia termasuk dalam syariat yang waktunya muwassak, tak ada masalah. Ya? Dan kalau anda pergi Turki pun jangan marah. Azan sejam baru semayang. Azan dulu, sejam lepas tu baru semayang. Lalu anda jangan kata pada dia, Musa bila diperintahkan Allah baling, dia baling terus, okey? Anda kena faham lah, mereka ada maqasid mereka. Orang Hanafi, Abu Hanifah ni, dia ada maqasid dia juga kenapa dilengahkan seketika solat. Supaya lebih ramai mampu hadir, kan? Lebih ramai mampu hadir. Dan bila ramai hadir, kesatuan akan lebih baik. Mereka ada sebab-sebab lah tu, ya? Kita belajar terbuka pendapat bila pergi ke Turki ni. Kalau nak pergi dengan saya 2 hingga 10 Oktober 2 hingga 10 Oktober boleh layari website Az-Zuha Travel, ya? Sebab saya memang tak suka travel, tapi nak bagi penghargaan pada diri yang mudah-mudahan selesai akademik di UKM ni, saya nak berjalan lah sekejap. Tapi dalam jalan tu bawa lah orang. Siapa yang nak pergi bolehlah pergi. Yang ke-8, ini yang menarik ya. Dalam surah Taha Allah kata ulatu hayyah. Dalam surah Syu'ara ulatu namanya Thu'ban. Apa beza? Dua-dua terjemahan kata ular. Okey. Semasa di lembah tua, ular tu namanya hayyah. Ular tu adalah ular yang kecil. Tetapi kecil sekalipun, dia bukan macam ular biasa-biasa tu tuan-tuan. Dia ular besar, tapi tidak sebesar Thu'ban.
Jadi bila Musa baling tongkat, tak sempat tongkat tu mendarat, Allah kata kun fayakun, transform tongkat tu jadi ular. Ada darah, ada daging, ada bisa. Dan ular tu besar. Cumanya tidak lagi sebesar Thu'ban. Poin saya, kenapa di lembah tua ular saiz S, di istana Firaun ular double XL? Kenapa tidak alang-alang rehearsal, alang-alang training, biar besar sebagaimana besar dalam istana Firaun nanti, yang akan menelan ular-ular sihir. Di sini, ya Allah, setiap ayat Allah bila turun, dia sesuai dengan mukthin. Mukthin. Kamu duduk di lembah tua, objektifnya adalah just nak building confidence. Ya, aku nak kau lebih yakin tongkat ni something will happen. So, just baling, I will prove it to you now. So, jadilah ular. Kalau setara ular kecil macam tu pun dalam suratul Qasas ataupun surah mana, Musa lari you. Takut. Apatah lagi kalau ular tu bila-bila first time pun dah sebesar ular Firaun. Confirm lagi turun ke bawah, dah tak fikir dah nak duduk kat atas tu. Sebab ular kali itu adalah ular raksasa. Jadi sesuai dengan Nabi Musa, dahlah dia seorang, masih lagi dalam kegerunan, maka tidaklah ular itu melainkan sesuai untuk Musa tidak lari terlalu jauh. Tapi bila dalam istana Firaun, Musa sendiri pun tak jangka ular tu gergasi besar, Thu'ban. Sebab tu cantik, di Gua Hira cukup untuk Nabi 5 ayat, tak boleh lebih, nanti Nabi pengsan. Nabi dah lah takut seorang diri dalam Gua Hira. Untuk Nabi di Gua Hira for the first time 5 ayat cukup. Tapi bila dah 4 tahun berdakwah, Allah turunkan lagi 20 ayat surah yang sama. Surah yang sama, ular yang sama, saiz berbeza-beza, bergantung pada lokasi perjuangan. Peringkat mula-mula tak biasa, kecil dah lah. Tapi bila dah biasa, asal baling saja jadi ular, bagilah besar sikit kan. Jadi itulah gambaran. Saya nak kata, setiap ayat Allah yang turun kepada Nabi adalah sangat sesuai dengan situasi Nabi. Sebab itulah Quran 23 tahun, dia tak turun sekaligus. Kalau turun sekaligus, pecah gunung. Ini kan Nabi. Kalau gunung batu pecah, ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Yang ke-9, kita ada lebih kurang ikut asal 15 minit. Tapi saya cubalah untuk 15 minit. Apakah hikmah Musa kena pegang semula tongkat? Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat 21, khudha. Ha di situ merujuk kepada tongkat yang masih berada sebagai ular. Kenapa tidak Musa pegang ular selepas ular menjadi tongkat semula? Ya Allah, saya kena pegang tongkat, tapi sekarang ular ni transform dulu kepada tongkat, baru saya boleh pegang. Dah, Allah perintahkan Musa dengan penuh hikmah, khudha, pegang tongkat. Ha di situ tongkat kamu, tetapi depan mata Musa adalah ular lagi. Jadi macam mana perasaan anda nak pegang ular? Masa ni anda akan diuji. Wala takhaf. Kamu takut apa? Kamu takut kena patuk? Kamu takut kena belik? Kalau kau percaya pada aku, kau takkan takut. Kalau kau percaya pada aku, Allah hilangkan ketakutan. Ini ciri orang khusyuk dalam tarawih. Lepas solat dia tak ada sebarang ketakutan. Sebab benda nak berlaku, Allah dah takdir. Dia mau nak lagi mana? Kalau takdir patut ular, patut ular. Dia mau nak lagi mana? Aina tadhhabun? Kalau takdir Allah kamu selamat, maka jatuh ke dalam gaul sekalipun kamu selamat. Saya langgar trailer naik motor 10 tahun lepas. Saya naik motor langgar trailer. Tapi dah Allah kata hidup, hiduplah. Wal hayyul qayyum. Kun fayakun. Tapi ada orang ya hidup di tempat yang mewah, di tempat yang tinggi, kalau mati, matilah masa tidur. Jadi benda tak ada lagi tuan-tuan. Jadi takut tu penting, tetapi janganlah keterlaluan takut tanpa tawakal pada Allah. So tawakal. Okey, aku akan pegang. Nak bina keimanan. Ya. Nak bina keimanan. Aku yakin ular ni takkan apa-apa. So bila dia pegang saja ular tu,
Tuan-tuan pergi zon negara kan, pegang ular. Jadi tongkat tak? Tadi Musa pegang tongkat, dia tak tahu apa-apa akan jadi pada tongkat tu. Sekarang, okey. So, ujian keimanan. So, orang yang percaya kepada Allah, dia tidak ada sebarang ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Okey, ada lagi 5 insya-Allah. Mengapa mukjizat kedua kelihatan lebih susah daripada mukjizat pertama? Okey. Apa mukjizat kedua? Iaitulah ayat 22. Wadmum, satukan tangan kamu. Tangan mana kalau bukan tangan kanan? Sebab tadi kan Allah tanya pada ayat 17, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa sebenarnya di tangan kananmu itu? Okey. Ayat 17 ni bermakna bukan satu makna. Ada 2 makna. Tetapi Musa menyangka satu makna. Apakah di tangan kananmu itu? Musa menganggap tongkat. Tapi Allah Ta'ala boleh menjadikan pada soalan yang sama 2 makna. Juga bermakna something will happen, bukan hanya pada tongkatmu, tapi pada tangan kananmu. Betul, Quran ni turun dalam bahasa Arab, satu perkataan paling kurang ada 2 makna. Ni yang menyebabkan kita kena hargai Quran. Dalam arti kata tidak sekadar membaca terjemahan. Kalau boleh mampu pergi lebih jauh daripada tu. Kan? Wal asri, anda akan baca sebentar lagi. Al asri itu para sahabat mempunyai pelbagai definisi, termasuk solat asar. Bukan hanya masa yang telah berlalu. Ia juga adalah Allah bersumpah dengan solat asar, kerana solat itu sering diabaikan kerana orang letih baru lepas bekerja. Al-asar juga bermakna menghampiri waktu malam. Detik malam, orang tidur mati sudah hampir, maknanya detik kematian dalam perjalanan. Allah bersumpah dengan kiamat. Sudah dalam perjalanan. Ini adalah matahari yang paling akhir. Sekejap lagi tak ada dah matahari itu. And then gelap. Bila gelap anda tidur. Bila tidur sebenarnya anda mati. Maknanya detik kematian sudah makin hampir. Kerana Allah bukan bersumpah dengan wal fajri, bukan dengan wal duha, tapi dengan wal asri. Manusia dalam kerugian. Manusia sudah menuju kepada titik akhir, due date, expired date bumi. Nampak Jadi Quran ni walaupun satu kalimah, ia kemungkinan ada 2 makna paling kurang, kata Ibnu Faris, paling kurang 2 makna. Jadi pengajaran dekat sini, Musa faham satu makna, tapi Allah nak kata soalan yang sama sebenarnya, tapi ini makna yang kedua. Lepas tu dia kena combine jadi 2 mukjizat. Lepas tu Musa bila berdepan dengan Firaun nanti, dia bukan hanya buat tongkat Musa saja tukar jadi ular, and then dia terus berceramah semula kepada Firaun. Tak. Dia kena buat dua-dua sekali, dia package sekali. Dia combo. Dalam istilah jualan buku saya lah. Bila once dia baling tongkat, tukar jadi ular, orang semua tercengang, dia jangan tengok keadaan. Kena mujizat kedua kata anak tengok research, perlukan mujizat kedua. Dah, dia kena package sekali. Anda bacalah Quran konsisten dalam banyak tempat cerita Musa, adalah terlalu banyak dalam Quran. Lepas dia baling tongkat, dia masuk ke tangan kanannya di bawah ketiak bahagian kiri, ambil masa sedikit, tapi anda kena ingat, bukan tangan masuk macam ni. Ni. Masuk di dalam ni. Masuk tu mana ada butang baju. Masuk tu mana ada baju berbutang macam ni. Nak masuk dalam dia, lepas tu keluarkan tangan, keluar cahaya terang benderang, tiada kecacatan. Sebab nanti orang kata tangan tu putih, cacat ke apa? Tak. Bukan setakat putih, terang benderang. Subhanallah. Jadi soalan saya adalah, kenapa mukjizat pertama baling je terus jadi ular mudahnya? Yang ni susah. Apa hikmahnya? Allah tak nak kita ni selalu ambil jalan mudah. Kita kena struggle untuk menghargai ayat-ayat Allah. Kena ada usaha sedikit daripada Musa kalau mahu Firaun dibenam. Kalau mahu lebih ramai orang masuk Islam, jangan hanya sekadar semudah membaling tongkat, tetapi ia juga memerlukan mukjizat yang kedua. Yang ni kamu kena struggle sikit. Biarlah susah. Sebab aku nak tengok usaha kamu. Aku nak tengok kesusahan kamu hadapi untuk mendapat
kelebihan tersebut. Jadi saya nak anda fikirkan terus soalan yang sama lebih kurang, kenapa kena combo? Kalau anda faham fungsi dua mukjizat ini, anda akan faham tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, mukjizat tongkat. Ia adalah mukjizat daripada kematian kepada kehidupan. Betul? Benda mati, kayu, tongkat bertukar jadi benda hidup, namanya ular. Betul? Itu mukjizat pertama. Mukjizat kedua apa dia? Benda gelap, tak ada apa-apa. Sebab orang kata Musa ini kulitnya tidaklah cerah, bahkan kehitam-hitaman. So daripada kegelapan, gelap malam di lembah tua, tiba-tiba keluar cahaya terang benderang. So daripada mati kepada hidup, daripada kegelapan menuju cahaya. Itulah tujuan ayat Allah. Ia akan menghidupkan hati yang mati dan akan mengeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. Sebab tu dia kena combo sekali, supaya Firaun faham yang hanya boleh menghidupkan dan mematikan adalah Allah, yang hanya boleh memberikan cahaya dan kegelapan, yang hanya boleh mengeluarkan seseorang daripada kegelapan kepada cahaya hanyalah Allah. Jadi mukjizat ini pun ada tujuannya dan ada kaitannya dengan Al-Quran yang diturunkan. Ya. Yang ke-12 sikit lagi ya. Lapar kan? Alhamdulillah. Apakah hikmah Allah memerintahkan Musa itu dan ini tanpa Allah menyebut terlebih dahulu tujuan dan hikmah? Anda perasan kan? Musa disuruh baling tongkat dan masukkan tangan. Musa sendiri tak tahu apa benda sedang berlaku ni. Adakah saya dipilih sebagai another superhero? Cuba letak diri anda di tempat Musa bila tangannya keluar cahaya. Musa, dia cari obor, dia cari api untuk nyalakan obor dia. Sebab perjalanan dia gelap. Agaknya, kerana Allah tak umumkan mukjizat ni untuk tujuan apa, letakkan diri anda di tempat Musa sekejap, agaknya apa yang terlintas? Bila tangan dah keluar cahaya ni, perlu ke lagi obor? Tak perlu dah. So, ya, saya sudah ada solat sekarang ya. Alhamdulillah. Kalau yalah, benda boleh terlintas lah. Untuk apa ada keluar cahaya ni? Untuk apa tongkat aku jadi ular? Dah lah aku nak berjalan jauh, nak elak daripada ular. Sekarang tongkat jadi ular. Macam mana ni? Untuk apa? Jadi, bila anda tak tahu tujuan, jadi anda ada pelbagai benda terlintas. Betul tak? Soalan saya, kenapa Allah tak declare awal-awal? Seperti Musa, aku memilihmu untuk menuju kepada Firaun. Dan kamu akan dikurniakan dua ayat. Kamu akan dikurniakan dua mukjizat. Apa di tangan kananmu? Tapi Allah mengumumkan, kamu akan pergi kepada Firaun selepas dan bukan sebelum mukjizat dipertontonkan. Di sini ada dua pengajaran. Ya. Yang pertama, dari sudut education ataupun parenting. Kadang anak-anak kita dia suka satu-satu aktiviti tu. Kita kena bijaklah cari aktiviti yang anak-anak kita suka kan. Ada budak dia suka main pasir, ada budak dia suka bukan main pasir, letak pasir atas kepala budak lain. Ada orang dia tak suka, dia suka benda lasak. Tapi tugas seorang ayah adalah dia kena fikir, okey, playground mana yang budak ni suka dan apa benda yang boleh membantu dia di masa depan dengan corak playground tu. Tapi bagi dia enjoy dulu, seronok dulu. Dan nanti yelah, kalau dah kebetulan cita-cita dia kan nak jadi astronomi ke apa kan, cuba sedaya upaya untuk mengumumkan tujuan datang ke playground tu adalah untuk menunaikan cita-cita tadi tu. Maknanya apa? Cuba sedaya upaya untuk bina keyakinan kepada menti. Biar dia yakin dulu. Biar dia yakin dulu yang dia ada kelebihan sekarang, dia ada bakat baru namanya tongkat, dia ada senjata baru namanya tangan. So dia mula yakin sekarang dan dalam fikirannya mungkin dia merasakan dia Rasul akan diutuskan untuk mengajar Bani Israel sahaja.
Itu sahaja mungkin. So dengan mukjizat-mukjizat ini dia makin yakin insya-Allah. Tapi sebenarnya yang sebenar tu Allah umum kemudian supaya tidak distract dia punya motivation. Tidak demoralize dia daripada awal. Sebab kalau daripada awal Allah dah umumkan Firaun, manusia ni dia manusia lah. Dia sebab anda tengok Musa. Setara dia dah yakin ada tongkat, ada senjata tangan itu pun, tiba-tiba Allah kata idhab ila Firaun, dia dah lemah semangat pada dia. Itu setara mukjizat sudah diberitahu. Kalau daripada awal kau akan pergi pada Firaun, okey? Mukjizat tak nampak apa-apa lagi. Nanti yang lari, Bible kata dia lari you. Lari sampai tak datang-datang, sampai Allah kena panggil, kena cari. Bible kata cari, jumpa tengah menyorok. Sampai ke tahap macam tu dia menggambarkan Moses dalam Old Testament. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting adalah kita kena ingat ya. Kadang-kadang Allah akan perintahkan kita itu dan ini, terlalu banyak adegan baling tongkat dalam kehidupan kita, quote in quote, kita kena solat, kita kena pakai, kita kena tutup aurat, kita kena tarawih, kita kena buka puasa pada masanya, kita kena bersedekah, terlalu banyak do and don'ts yang kita tak tahu kenapa, betul tak? Maka dalam hal ni kamu kena jadi Musa. Jangan banyak tanya, just do it. Contoh, Allah uji kita dengan musibah. Anak kita masuk hospital kerana paru-paru dia ada kahak. Tapi Allah perintahkan aku bila anak sakit aku kena ucap la yusibana illa ma kataballahu lana. Bila ada musibah aku kena istighfar. Aku tak tahu kenapa anak aku. Kenapa tidak anak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak pada waktu lain? Tetapi buat masa ini aku hanya akan patuh pada Allah. Aku akan banyak ke istighfar. Kerana itu perintah Allah bila kita menghadapi musibah. Anda tak tahu sebenarnya Allah sedang mengatur ujian yang lebih besar kat depan tu. Once anda lulus ujian kecil, ujian kat depan, insya-Allah anda akan lebih mudah. Jadi anda takkan sedar bahawasanya Allah sedang mengatur banyak perkara di masa depan. So bila Allah uji anda dengan satu musibah, seperti Musa, dia kena melepaskan tongkat yang menjadi tempat pergantungannya, dia taat sepenuh hati. Dan akhirnya apa pulangan dia? Subhanallah. Apakah pulangannya sangat besar, di mana tongkat itulah akan mengislamkan ahli sihir dan menggugat kerajaan Firaun. Betapa besar pahala Nabi Musa hanya kerana tongkat yang Allah anugerahkan kepadanya. Okey, nampak tak? Jadi tuan-tuan, dalam hidup ni banyak benda kita buat, kita tak tahu untuk apa tujuannya. Ya Allah, apa sebenarnya? Kenapa aku yang ditimpa sakit itu? Jangan fikir macam tu tuan-tuan. Jangan pertikai. Kerana Allah ada rencana yang lebih baik untuk kita yang kita tak tahu. Dan akhirnya Musa diberitahu apakah rencana Allah yang sebenar. Ya, iaitulah untuk Firaun memang dia memerlukan mukjizat ini. Satu mukjizat tak boleh, dua mukjizat paling kurang. Batu Allah Ta'ala sebut pada ayat 23, linuriyaka min ayatinal kubra. Apa yang aku tunjukkan kepada kamu ini wahai Musa hanya sebahagian daripada mukjizat-mukjizat besar untuk Firaun. Yang lain-lain aku tak akan tunjukkan di lembah tua. Just tunggu, nanti aku akan beri. Untuk di lembah tua dua cukup. Tapi inilah untuk Firaun. Kenapa? Mengadap Firaun tidak sama dengan mengadap kawan yang kutuk kita dekat Facebook. Firaun, kata Ibnu Kathir, adalah raja yang paling lama memerintah, yang paling tidak kalah dalam peperangan, yang paling banyak patung-patung dibina untuk mengingatinya, yang paling kaya. Dan kerana itu semua dia mengaku Tuhan. Anda nak pergi seorang diri menghadap Firaun, anda tidak boleh pergi seorang diri, apatah lagi anda sudah dicap sebagai pembunuh oleh kerajaan Mesir 10 tahun lepas. Maka you need something, namanya tongkat dan tangan. InsyaAllah dia akan membantu. Tetapi bagi Musa, dia gemuruh masa ni. Lalu bila dia gemuruh, dia nak minta lagi, ya Allah tak cukup tongkat dengan tangan ni. Okey, ni yang seterusnya. Okey, kita dah pukul 2. Saya rasa saya lewat 15 minit, maka saya nak habiskan 22 suku lah. Minta maaf Okey, 13. Kita ada 15 je, 13. Mengapa Musa meminta diberikan kefasihan lidah sedangkan Allah dah beri kepada dia 2 mukjizat? Cukup
Betul tak? So dalam fikiran Musa alaihi salam, bila Allah dah bagi 2 mukjizat, so dia akan masuk dalam istana Firaun, baling tongkat terus lah. Assalamualaikum Firaun. Nah. Tu dia tangan saya, tengok ya. Tapi Musa ni bijak. Dia faham apa yang Allah beri adalah secondary. Ia hanya, kita boleh katakan, talian hayat. Bila sangat terdesak, baru guna tongkat. Dan terbukti kalau anda baca surah Asy-Syu'ara, Musa tak guna tongkat. Musa tak tunjuk tangan. Pendakwah jangan terlalu mencari kekuatan-kekuatan lain yang dari luar dirinya. Cuba sedaya upaya menggunakan kekuatan diri, iaitulah hujjah. Islam adalah agama hujjah. Mukjizat adalah pelengkap. Orang beriman yang sebenar tidak memerlukan mukjizat. Mereka beriman hanya dengan hujjah yang logik dan selari dengan fitrah. Tetapi bila berlaku mukjizat, Hawariyun bertambah beriman, para sahabat bertambah beriman. Maka mukjizat hanya mengukuhkan keimanan, menghapuskan keraguan, la raiba fi. Jadi Musa meminta kepada Allah ayat yang anda baca sebelum memulakan majlis ilmu, ayat 25, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini permintaan pertama. Ya Allah, aku risau satu perkara sahaja, iaitulah aku mudah marah. Isyrah li sadri maknanya tolong lapangkan sesuatu di dalam dadaku ini, yakni emosi dalam hatiku ini, kerana aku ni kau lebih tahu ya Allah. Innaka, apa ni kata mereka, innaka kunta bina basira. Engkau pada aku, kau lebih tahu. Aku ni mudah marah. 10 tahun lepas, aku tak boleh tengok orang bully orang, aku pergi tumbuk dia, ya Allah. Itu tanda aku sangat tak boleh nampak orang kena zalim. Pergi Madian, nampak 2 wanita tak diberikan air, aku tak boleh duduk diam walaupun aku kebuluran 8 hari. Aku pergi tolong. Maknanya Musa ni, dia punya gear autonya adalah tangan dia. Tangan dia adalah gear auto. Dia nampak orang ragging, membela, berani kerana benar. Nampak perempuan dizalimi, walaupun bangsa Arab, dia Israel, wahai Zionis, tengok ni, Musa yang sebenar membantu bangsa Arab. Ambil kambing tu, beri air. Kekuatan tangannya. Dan dalam hadis sahih, dia tumbuk malakul maut, terkeluar mata. Malakul maut dalam rupa paras manusia. Ya, hadis sahih, tetapi aneh, pelik, tapi benar. So, mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi Musa di syurga, dan kita kalau boleh nak salam dengan Nabi Musa tu, nak rasa tangan Nabi Musa tu, ya Allah. Yang penting bukan Thanos lah. Okey. Jadi dapat tak pengajarannya? Allah tak kata, Musa ada apa-apa permintaan lagi tak? Tak, Musa sendiri minta, Fir'aun, aku kenal Fir'aun tu wahai Allah, dan aku mohon satu sahaja, berikan aku kekuatan untuk menahan marah. Saya tak suka petik riwayat yang mengatakan dia makan bara api lah, seumpama dengannya sampai lidahnya jadi kelu. Saya lebih meyakini dia ada masalah emosi. Lalu dia memohon kepada Allah, lapangkan dadaku, permudahkan urusanku, dan yang paling penting, bila aku cakap, tuan-tuan, bila kita marah, ucapan kita dah tak tersusun tau. Tak percaya, cuba buat masalah sekarang. Maka saya dah tak boleh nak cakap dengan teratur. Tapi kerana 100% memberikan perhatian, saya jadi bersemangat untuk menyusun perkataan. Once anda emotional, anda sudah tidak boleh menyusun perkataan dengan waras. Dan ini kelemahan Musa. Bila dia marah, benda sepatutnya dia cakap, dia dah tak boleh cakap. Jadi sebab itu dia kata kepada Allah, tolong backup aku dengan kefasihan. Sebab Islam sangat mementingkan kefasihan bicara. Orang yang boleh bercakap dengan baik tutur ucapannya, boleh menerangkan dengan jelas.
Islam tertegak dengan hujah. Mukjizat adalah pelengkap. Kalau tak ada mukjizat, jangan kecewa. Yang penting hujah kena kuat, mantik kena power, logik kena kukuh. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang terakhir bukan terakhir, second last. Mengapa Musa dikurniakan kefasihan dan disebut apa yang berlaku pada masa silam oleh Allah? Ini yang terakhir saya rasa. Yang terakhir lah, yang ke-15 tu saya rasa poin yang sama berulang. So 14 ni yang terakhir. Okey, renungkan dengan mendalam. Lepas Allah kata Musa kena pergi pada Firaun, Musa dah ada tongkat, Musa dah ada tangan kan? Tetapi Musa meminta lagi 2 benda. Dia dah ada 2, tapi once Allah mengumumkan rupanya kena pergi pada Firaun, bukan hanya pada Bani Israel, dia minta lagi 2. Apakah 2 itu? Yang pertama kefasihan lidah, yang kedua adalah Harun. Ya Allah, jadikan Harun sebagai backup saya, azri, ushdud bihi azri. Makna backup, kalau aku mati dibunuh kerana Firaun memang nak bunuh aku, so Harun dapat backup. Bukan aku nak Harun supaya dia bercakap dan aku tak bercakap. No. Aku perlukan Harun supaya masa aku bercakap, kalau ada orang lain meremeh dan memaki apa yang aku cakap, aku harap Harun akan backup untuk tolong sama cakap pada dia orang. Kai nusabbihaka katsira. Iaitulah bila aku bercakap, Firaun confirm akan memomokkan Allah. Firaun confirm akan memberikan sifat-sifat yang kurang kepada Allah. Maka tugas aku dan Harun adalah kerana kerana terlalu ramai pegawai-pegawai Firaun, dan masa tu mana ada mikrofon, lalu 2 orang menjalankan tugas serentak. Kalau aku menghadap Firaun, Harun tolong backup yang lain-lain. Asyah tu cuba serang sikit. Seorang lagi namanya apa kalau dalam kitab tafsir? Hezekiel penasihat Firaun. Boleh jadi benda ni berlaku. Harun, aku akan fokus pada Firaun. Kau fokus kepada tu, ada seorang tu, isteri di sebelah tu. Namanya Asia. Dia pernah jaga aku dulu. Kan? Seorang lagi, maknanya masing-masing backup antara satu sama lain. Dan kita berdakwah ni, ya, kena saling melengkapi. Musa wataknya tegas, Harun wataknya santun. Musa berbahasa fasih Kibti, Harun bahasa fasihnya Ibrani. Saling melengkapi. So ini antara hikmah dia meminta Harun untuk backup. Dan apabila dia meminta itu, apa respon Allah? Allah Ta'ala respon pada ayat 36. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Allah kata, aku perkenankan permintaan kamu wahai Musa. So sekarang kamu bukan hanya sekadar ada 2, tapi sekarang kamu ada 4. Yang pertama tongkat, yang kedua tangan, yang ketiga fasih berbicara, yang keempat Harun telah menjadi Nabi atas doa saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Satu-satunya Nabi yang menjadi Rasul kerana doa saudaranya adalah Harun alaihissalam. Okey. Yang terakhir yang saya nak kaitkan adalah, tengok soalan ni, Musa bukan sekadar dikurniakan kefasihan dan Harun, tetapi Allah menutup pertemuan dengan Musa dengan menenangkan beliau dengan apa yang berlaku di masa lampau. Kau perlukan Harun untuk backup engkau. Kau perlukan kefasihan supaya dakwah ini sampai. Beginilah Musa. Cuba lihat masa lampau. Siapa jaga engkau? Lalu kenapa takut sangat aku tak jaga engkau? Kalau anda perasan surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Siapa jaga engkau masa kau yatim piatu? Wajadaka dhalan fahada. Siapa yang memelihara engkau daripada menjadi orang-orang yang sesat? Wajadaka ailan fa'aghna. Masa kau miskin, siapa yang mengayakan kau? Uslub yang sama Allah Ta'ala guna kepada Musa. Sebab tu banyak benda sama Musa dan Rasulullah. Sebab tu Musa banyak bertemu dengan Nabi dalam Mi'raj. Jadi anda perasankan Allah sebut 3 isu. Yang ni saya kena tulis. Yang ni saya kudu tulis Ada pemadam ke? Atau tisu ke? Ada puan-puan ada tisu ke?
Kalau tidak keberatan, jangan ambil tudung lah. Itu pengorbanan, dia panggil pengorbanan. Okey, 5 minit lagi Okey. Apa yang akan saya tunjukkan di hadapan papan putih ini adalah makna ayat 38 sampailah ayat 41 lah, 41. Okey. Allah menenangkan semula Musa dengan, aku jaga engkau sebelum kau datang kemari. Takkan aku tak jaga engkau untuk pergi kepada Firaun? Kau tak percaya? Mari aku laporkan semula apa yang berlaku kepada kamu dari detik kamu bayi sampai kamu datang kemari. Subhanallah. Yang pertama sekali, Allahu Akbar. Yang pertama sekali, semasa kamu bayi, kawan-kawan kamu yang lain mati kena sembelih, tapi kamu nampak macam mana aku jaga kamu, dengan cara bayi diletak atas sungai, iaitulah Musa. Dan dengan sebab kamu atas sungai aku, maka air sungai itu jadi tentera aku, masuk dalam istana Firaun. Dan akhirnya, macam mana aku beri ilham, bukan sekadar kepada ibumu untuk letak atas sungai, aku bantu beri ilham juga kepada kakak kamu. Dengan asbab kakak kamu lah, kamu dapat menyusu balik susu mak kamu dalam istana Asia. Dan bukan di perkampungan Bani Israel dalam keadaan terancam. Sekarang boleh menyusu, mak menyusu anak sendiri dalam istana Firaun, confirm selamat. Kerana Firaun beri jaminan. Firaun sendiri beri jaminan. Yang kedua, adakah kau sudah lupa bagaimana apabila kamu bunuh? Sebenarnya kamu tidak bunuh dengan sengaja. Ia adalah qatlu ghaira amdin. Bunuh tidak sengaja pegawai Firaun. Pegawai Firaun. Lalu kamu mungkin merasakan itu adalah perbuatan yang tidak disengajakan. Sebenarnya itu cara aku selamatkan kamu daripada terus duduk lama-lama dalam government yang zalim. Dengan takdir Allah. Sebab tumbuk logically tak mati. Kalau guna logik tak mati. Ni kalau letak atas sungai, mari kita gunakan logik, mati bayi ni, mati. Kalau nak guna logik sangat. Ni kalau guna logik tak patut mati. Tapi mati. Dah sampai ajal. Sentuh pun kalau dah ajal matilah kan. Yang ketiga adalah, jangan lupa, bila kau sampai Madian, kau kebuluran, kaki pecah, 8 hari berjalan daripada Memphis pergi ke utara Arab Saudi, dan kau sangat memerlukan air walau seteguk macam sekarang saya, ya Allah, sangat memerlukan air, dan tiba-tiba kau nampak air, kau nak pergi pada air, kau tak jadi pergi pada air itu hanya kerana ternampak 2 wanita yang dinafikan hak untuk memberikan air kepada kambing-kambingnya, dan kau sanggup bantu wanita itu dalam keadaan kau sendiri tak dapat lagi minum walau seteguk air. Dan kau tahu macam mana aku bantu kau bila kau ikhlas bantu 2 orang tu? Aku beri pada kamu isteri, aku beri pada kamu perlindungan, kediaman di Madian, dan aku beri kamu kerjaya. 3 benda ni tak ada. Susah gradua universiti nak dapat 3 benda ni serentak. Pertama, kahwin, K. Ada isteri alhamdulillah, ada duit. Nabi Musa kahwin mudah. K yang pertama kahwin. K yang kedua, dia dapat kerjaya. Betapa ramai hari ni susah nak dapat kerjaya. Musa dapat kerjaya mudah-mudah. Dapat buat duit kat situ. K yang ketiga adalah kediaman. Susah nak ada rumah sekarang. Tumpah rumah orang je. Jadi alhamdulillah. Jadi kau nampak kan macam mana keburukan rupanya ada kebaikan, keburukan rupanya ada kebaikan, musibah rupanya ada kebaikan. Itu cara aku buktikan pada kamu macam mana aku jaga kamu. Ketika patut kamu mati di atas sungai, aku jaga kamu. Ketika patut kau dibunuh oleh Firaun, aku jaga kamu. Ketika kamu patut mati di tengah-tengah padang pasir Madian, aku tolong kamu. Dan menariknya, anda baca Suratul Kahfi, Nabi Musa jumpa Khidir pada 3 checkpoint.
Checkpoint pertama apa dia? Khidir pecahkan perahu. Betul kan? Ustaz Afwan boleh pusing kamera tu. Ustaz Afwan pecahkan Ustaz apa ni? Nabi Khidir pecahkan perahu. Mari kita gunakan logik. Bila pecah perahu apa patut berlaku? Bocor, tenggelam. Mari kita guna logik. Bila bayi letak atas sungai dalam peti, apa patut berlaku? Ombak datang, tenggelam. Tapi jangan guna logik. Ada sebab lah Allah perintahkan letak bayi tu. Ada sebab lah Allah perintahkan aku pecahkan perahu ni. Kau tak tahu ini cara nak selamatkan perahu orang miskin. Kau tak tahu ni cara nak selamatkan bayi ni. Daripada raja yang zalim. Raja yang zalim. Orang miskin. Orang miskin. Yang kedua, checkpoint kedua apa dia? Ingat lagi? Khidir bunuh budak. Khidir bunuh budak. Lalu apa yang berlaku? Musa tak puas hati. Kenapa bunuh budak ni? Dia tak berdosa. Dulu engkau apa cerita? Yang tumbuk tu. Yang tumbuk tu apa cerita? Kau tak sengaja kan? Tak sengaja lah. Tapi dah maut. Mati datang mati lah. So nak katanya aku ni asbab. Musabab dia Allah. Aku hanya asbab. Logically pukul macam mana boleh mati? Macam mana boleh pukul macam mana boleh mati? Tak logik. Macam tu juga tumbuk. Macam mana boleh mati? Tak logik. Tapi kalau dah mati, tak ada logiknya. Jadi Allah Ta'ala nak kata kat sini, mati tu ada kebaikan. Budak tu mati, Allah kata dalam suratul Kahfi, kalau dia besar, dia jadi tughyanan wa kufra. Dia akan jadi taghut, dia akan jadi kafir. Tapi Allah yang maha mengetahui masa depan, dengan rahmat Allah, mematikan kanak-kanak ini lebih awal, supaya dia tak jadi kafir nanti. Allah bukan meramalkan, Allah bukan memberi firasat. Kita kena ingat Allah bukan makhluk yang berhak meramal dan memberi firasat. Allah mengetahui masa depan. Lalu Allah kata, budak ni mati lebih baik. Dia akan masuk ke syurga. Jadi orang yang Khidir hanya menerima wahyu daripada Allah. Lalu dia dipilih sebagai asbab. Dan itulah kebaikan untuk budak tu. Maka pembunuhan ini juga adalah kebaikan untuk Musa. Get out daripada Mesir. Ia terlalu kotor bagi kamu. Binalah kesucian hati di Madian. Tak boleh membesar dalam istana Fir'aun. Nanti kau akan kotor. Dan checkpoint ketiga apa dia? Anda sampai di satu negara, satu orang pun tak bagi anda air. Anda dahaga sangat, anda lapar sangat. Dan tiba-tiba, setara anda lapar, dahaga, anda pergi tolong bina balik dinding yang nak roboh tu. Lalu Musa kata, lah bebek ambil upah, kita boleh guna duit tu beli air, bila beli apa ni, burger nasi lemak McD. Tapi sekarang tak ambil upah, macam mana kita nak beli makanan dalam kita lapar dan dahaga? Saudara, dalam hidup ni ada benda yang kau kena buat tanpa mengharapkan ganjaran. Jadi akhirnya rupa-rupanya Khidir sedang membantu anak yatim. Khidir sedang membantu 2 orang anak yatim. Dan di Madian Musa membantu 2 orang perempuan. Jadi ini kebetulan yang indah bila kita kaitkan antara Quran dengan Quran, surah dengan surah. Dan ingat ya, cukuplah setakat tu. Jadi setakat itu sahaja perkongsian daripada saya, tuan-tuan perempuan. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Silakan puan. Musa. Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa sendiri yang kena minta? Soalan yang bagus. Kita menjangkakan Musa tak payah minta lah kan. Berikan saya kefasihan, berikan saya Harun. Allah sendiri umumkan terus. Musa, ini adalah mukjizat ketiga. Nah, kau fasih sekarang. Kau takkan jadi orang yang mudah marah. Dan sebelum kau cakap tu pun, aku nak beritahu Harun sudah dilantik. Okey, aku tahu apa dalam hati kau. Inilah dia yang disebut sebagai Allah dah tahu rezeki kita. Allah tahu apa akan berlaku kepada kita. Tapi anda tak perlu mengambil tahu apa yang Allah tahu. Allah pengetahuannya tak sama dengan pengetahuan kita.
Kita diciptakan Allah untuk diuji. Apakah ujian tersebut? Kamu ni berlagak sebagai Allah ke tidak? Na'udzubillah. Maka sebagai seorang makhluk yang bernama hamba, kena tahu ada batas. Allah memang tahu apa yang aku perlukan. Tetapi aku sebagai hamba kena merintih, merayu dan meminta. Allah nak bagi, Allah dah ada dalam Lauh Mahfuz ke tidak? Aku akan ada jodoh ke tidak? Aku akan ada anak ke tidak? Ya, memanglah semua tu urusan Allah. Aku tak nak masuk campur dalam perkara yang bukan dalam pengetahuan aku. Sebab aku faham aku diuji oleh Allah. Bila duduk kat dunia aku diuji. Apa ujiannya? Kau mengadu pada Allah ke tidak? So fokus pada apa yang Allah jadikan tujuan untuk kita hidup. Ya. Jadi itu antara keindahan. Soalan ini menyebabkan kita nampak sisi terindah di mana Allah tunjukkan juga tidak semua Allah beri. Allah nak tengok juga apa yang kamu minta. Lepas tu cantik suratul Fatihah, Allah umumkan dulu apa yang dia beri. Kasih sayang, kan? Ar-Rahim, kasih sayang di akhirat. Ar-Rahman, kasih sayang di dunia. And then Allah nak tengok, kau nak minta apa? Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Kau nak minta apa? Mintalah. Betul, kalau baca hadis sahih, setiap ayat dalam Fatihah tu ada respon daripada Allah. Allah berikan respon, hambaku memujiku, hambaku memuliakan aku, dan sekarang mintalah apa pun wahai hambaku, aku akan tunaikan. Cantik. Saya lupa last sekali, bila kita solat tarawih ataupun solat kan, wa aqimis solata li dzikri, bila kita solat, apa kesan orang yang khusyuk bila solat, tuan-tuan? Bila kita khusyuk, tenggelam, mendapat kekuatan daripada Allah, kesan dia adalah kita akan dibuang daripada mempunyai penyakit yang bernama khauf dan hazan. Okey, khauf dan hazan. Khauf ni adalah takut, hazan ni adalah artinya menyesal. Okey, apa di sini namanya dah berlaku, ini adalah apa yang belum berlaku. Jadi, belajar daripada Musa situasinya di Lembah Tua, anda perasan tak kenapa di sini Allah beri kepada dia Harun? Kenapa di sini Allah Ta'ala beri kepada dia kefasihan, ketenangan hati? Kerana Musa takut dengan apa yang bakal dia temui bila berdepan dengan Firaun. Jadi alhamdulillah sekarang dia sudah tidak lagi ketakutan. Tetapi pada masa yang sama, pertemuan Musa dengan Allah di Lembah Tua telah berlaku, di mana Allah telah menyebut semula apa yang berlaku di masa lampau rupanya kebaikan daripada Allah. Sebab masa dia bayi, rupanya tindakan meletakkan anak, buang bayi di atas sungai Nil itu adalah tindakan paling selamat. Dari mata zahir kita akan kata bunuh bayi ni, tapi di sisi Allah ia adalah kebaikan, kan? Terbunuh seorang pegawai Firaun, ia adalah keburukan, kan? Tapi sebenarnya ia adalah kebaikan. Dan seterusnya apa tadi? Pergi ke negara asing, duduk 10 tahun, bukan tempat sendiri, bukan keluarga sendiri, ia adalah keburukan, kan? Tetapi sebenarnya itulah kebaikan. Jadi orang yang solatnya khusyuk, dia akan ada dua kekuatan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tak akan terlalu risau pada apa yang akan berlaku kerana tawakal. Kalau boleh saya nak guna markah berbeza, tapi tak apalah, akan datang kami akan pastikan ada markah berbeza. Dan dia tidak menyesal dengan apa yang berlaku. Mungkin ada banyak musibah berlaku di masa lampau, mungkin masa lampau menunjukkan dia memang terlalu banyak sangat dosa dia buat, tetapi dia takkan bersangka buruk pada Allah. Semua yang berlaku di masa lampau dia redha. Semuanya ada kebaikan. Sedar tak sedar, inilah surah Taha. Allah sebut Harun dapat, Fasih pun dapat, dan akhir sekali Allah akhiri, kau lihat masa lampau, macam mana aku buat pada engkau. Kesimpulannya, Musa jadi positif, ya, dengan apa yang berlaku di masa lampau. Okey, ada lagi 2 jam letih, tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang baru pertama kali, saya minta tuan-tuan isi borang, ya, supaya kami dapat terus follow up borangnya. Dah dapat belum? Dah. Okey, terima kasih, semua jumpa lagi.